Okey. Okey semua, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini yang cikgu akan ajar adalah matematik, bab matematik pengguna lah. Matematik pengguna. Okey. So kita ulang balik daripada first punya subtopik, iaitu faedah mudah. So, cikgu akan tunjukkan macam mana cara kita untuk pengiraan faedah mudah dan supaya kamu faham apa itu faedah mudah. So, yang kita belajar hari ini adalah faedah mudah. Okay. Alright. So, formula bagi faedah mudah adalah I sama dengan PRT. Okay. Okay, PRT ni merujuk, okay, so IPRT ni ada maksud-maksud dia lah. So, kamu kena ingat dan hafal benda ni. So, I adalah merujuk kepada interest ataupun dipanggil faedah. So, I itu adalah faedah. Okay. Manakala bagi P ni adalah principal. P sama dengan principal. Okay, P adalah principal. Manakala bagi R adalah rate. Dalam bahasa Inggeris dia rate, iaitu kadar faedah. Kadar faedah. Okay, berapa faedah yang ditetapkan. Right. Manakala yang terakhir adalah T. T ni adalah time. Time merujuk kepada masa lah. Okay. Time iaitu masa dalam tahun. Alright. So, ini yang kita akan belajar lah, matematik pengguna, iaitu faedah mudah. IPRT. Okay. IPRT. Alright. So, I itu adalah interest ataupun faedah. P adalah principal. R adalah rate, ada faedah. Manakala T adalah times. Alright. So, kita akan tengok soalan. Contoh soalan yang diberi kat sini adalah contoh soalan dia, Ali menyimpan wang sebanyak RM 21,000 di sebuah bank selama 6 tahun. 6 tahun. Okey. Kira kadar faedah jika dia menerima faedah sebanyak RM 4,032. Okey. So kat sini kamu tengok. So kat sini yang dia ada bagi kat kita adalah jumlah principal. Okey, yang principal tu yang ni, iaitu 21. 21 ni dipanggil principal. Ini adalah nilai yang disimpan, P. Okey. So tempoh dia berapa semua? Kat sini. Times dia berapa? 6. Ya, betul. So times kat sini adalah 6, iaitu 6 tahun. Alright.
So, yang apa lagi maklumat dia bagi kat sini? R tak ada kat sini kan? So, yang dia bagi kat sini adalah nilai I. Faedah yang dia dapat tu. Okay. So, kat sini yang kita boleh buatlah T dengan, so tadi formula dia adalah I sama dengan P R T. So, yang kita dapat adalah kat sini 4,032 sama dengan P adalah 21,000 times R tak ada. So, R ni kamu kena perkan dengan 100. Sebab dia peratus. So, rate ni kaedah faedah ni akan melibatkan peratus. Berapa ratus? Per 100 lah. So, sebab tu kamu kena letak 100 kat bawah. Alright. So, times dia berapa? Adalah 6 tahun. 6 tahun. Okay, so 6 tahun. Okay, so ini dia punya soalan yang kita kena kira lah. Kita kena cari berapa nilai bagi R. Okay. Alright, so kita pergi kat muka surat seterusnya sebab cikgu tak muat. So, P R T. So, I tadi adalah 4,000. 2 sama dengan P dia 21,000. 21,000 times dengan R equal 100 times dengan 6. Okay. So, kat sini yang kita boleh per lah. Right. Okay. So, kita jadikan dulu dalam, kita kira dulu. Right. Yang ni, bila berdarab ni, kamu pindah kat sini, dia akan jadi, kena pindahkan tau. Ini adalah bahagi kan. 100 ni adalah bahagi. So, bila dipindah kat sini, dia akan jadi times. So, maksudnya 4,032 dalam kurungan 100. Okay. Sama dengan 21,000 times R times 6. So, bila kalau macam contohnya, darab kita pindahkan ke belah kiri, dia akan jadi bahagi. Kalau bahagi kita pindahkan ke belah kiri, dia akan jadi darab. Sama juga lah bertentangan. So, kalau kamu kena letak mindset tu nah. Kalau bertentangan, dipindahkan ke arah bertentangan, dia akan berubah dia punya nilai. Okay. Jelas Ramadan? Hasina? Permin? Boleh jelas tak? Macam mana tu? Maksudnya bila ada perubahan macam equal kan. Sini darab, dia kalau kamu pindah kat sini dia akan jadi bahagi. Macam tu juga bahagi kalau pindah sini akan jadi darab. Oh, boleh jelas? Bila berpindah arah. Okey, pindahkan arah dia akan jadi macam tu perubahan hukum. Itu adalah nilai hukum matematik lah. So kita tak boleh nak ubah yang tu. Alright. So 4,032 darab dengan 100. Mudah je, kita just tambah kosong je lah kat belakang je. 4,0,3,2,0,0. Betul? Kan? So dah sama dengan. So kat sini yang kamu boleh darab adalah 21,000 darab dengan 6 darab dengan R. So R tak boleh didarab kan? So 21,000 darab dengan 6 dapat berapa? Akan dapat 12 ke 126,000 R. 126,000. Okay, 126,000. Right. So kat sini adalah 4,0,3,2,0,0. Okay. So sekarang ni, yang ni kamu nampak kan? Ini bermaksud darab. Dia ada darab. So bila darab dipindahkan jadi apa tadi cikgu cakap? Boleh dipindahkan? Okey, dia akan jadi bahagi. So maksudnya 4,0,3,2,0,0 bahagi dengan 1,2,6,0,0. Cuba kamu bahagi dapat berapa? Dengan R. Cuba bahagi. Dapat apa? R sama dengan berapa? Dapat 32 kah? Are you sure 32? 32 ke 3.2? 3.2. So ini adalah faedah dia. Ini adalah faedah dia. Ya, itu adalah R.
Okay. So, kalau kamu nak confirmkan balik, boleh je. Tak ada masalah. Kita buat macam ni. Kita nak, kalau kamu rasa macam, betul ke aku buat ni? So, kalau nak confirmkan, kamu letak je lah. 21, ikut tadi, P, R, T kan? So, I. 21,000 times dengan 3.2 over 100 times 6. Cuba kamu kira, dapat balik tak nilai 4,000 tadi? 4,032. Cuba kamu kira. Boleh tak? Tiga poin dua bagi 100 darab 2 kan? Dapat balik kan? So, macam tu lah untuk kamu confirmkan betul ke tak jawapan saya ni. So, bila kamu confirm, letaklah jawapan tu. Okay? So, ada pertanyaan tak setakat ni? Ni adalah formula yang akan diguna pakailah untuk ni. Bagi faedah mudah. Darab. Semua darab. Kenapa PRT tu rapat? Maksud dia merujuk kepada darab. Kenapa R? R ni biasa rate kan? Rate ni akan perkan dengan 100. Kadar faedah. Pernah tak kamu dengar orang bagi bukan per 100? Per 200. Tak ada kan? Peratus akan dengan 100. Okey? Ada pertanyaan? Perlu lagi satu contoh tak? Perlukan lagi satu contoh? Boleh nak? Sana cikgu tengok contoh apa yang paling yang agak susah, yang lain sikit. Okey, yang agak lain sikit kat sini adalah ni. Okey, so kali ni kita tengok soalan lagi satu. Okay. Soalan yang ni kita telah letak nama Pormin pula lah. Pormin menyimpan wang sebanyak RM 5,600. Okey, 5,600 di sebuah bank. Okey, di sebuah bank dengan faedah 4.8% setahun. Okey. Berapakah lama berapa lamakah diperlukan oleh berapa lamakah diperlukan untuk menerima faedah sebanyak RM 806.4%. Okey, soalan dia macam ni. Okey, Pormin menyimpan wang sebanyak RM 5,600 di sebuah bank dengan faedah 4.8%. So, kalau kamu tengok faedah dia akan dalam bentuk macam ni lah. 4.8%, 3.8%. Dia tak akan besar lah. Tak ada sampai 1% sangat. Okey. Dengan faedah 4.8%. Okey. Setahun. So, kena ingat setahun. Itu adalah kadar faedah dia untuk setahun. Biasa kadar faedah ni akan diletakkan setahun lah. Okey. Rate tu. Berapa lamakah yang diperlukan untuk menerima faedah sebanyak RM 806.4%. So kat sini yang kita ada adalah apa Ali?
Ni apa? RM5,600. No. I itu adalah yang kamu dapat. Interest. Oh, PP, principal. This is P. Okay. 4.8 berapa apa Ramadan? Correct. Correct. Formin 806 ni apa? Interest. Ya, interest. Okay, so yang kita ada kat sini P, R dengan I. Cuma tak ada T. Okay, so kita boleh lihat dia punya I sama dengan P, R, T. So ingat kan? So T tak ada kat sini. So I 806.40 sama dengan dia punya principal 5,000. 5,600 times interest 4.8 per 100. Kena ingat peratus nah. So darab dengan T. Okey, T tak ada. So yang kamu kena cari kat sini adalah nilai T. Okey. So kita pergi kat sebelah lah, tak muat. So nilai T tu kamu boleh buat macam ni lah. So cikgu kecilkan sikit supaya ruang cukup. 806.40 sen sama dengan 5,600 times dengan 4.8 per 100 darab dengan T. Okey. So T tak ada T macam mana cakap? Tak ada kat sini kan? Okey. So ni akan bermaksud 5,600 darab dengan 4.8 darab dengan T per 100. So kamu boleh pindahkan 100 dulu. Ya Ramadan? Okay. Ya, bahagi bukan. 100 ni kamu kena pindahkan dulu. Jadikan je darab. So dia akan jadi sini 806.40 darab dengan 100. Okay. Ataupun senang cerita dalam bentuk kurungan lah. Dalam kurungan tu kamu faham dia adalah darab. Sama dengan. So yang tinggal sini adalah 5,600 darab dengan 4.8 darab T. So senang untuk bagi kamu senang kerja, kamu pindahkan siap-siap 100 tu. So sini automatik akan jadi. So pindahkan 1, 2. So maksudnya sini adalah 8,640. Okay. So itu bila didarabkan dengan 100 lah. So 5,600 darab 4.8 T. Sekejap. Darab T. Nanti kan keliru. Darab dengan T. Okey. So 5,600 darab 4.8 berapa? Ali. Dapat berapa Ali? 5,600 darab 4.8. Siapa boleh dapat? Cepat. 26,000, 26, 880. Okay, T. Alright. Okay. So ini adalah dia punya untuk setakat ni lah. So macam tadi tu juga. So kamu pindahkan ni ke sini. So maksudnya T sama dengan 8,640 dah bahagi dengan 2,680. Cuba tengok dapat berapa. Berapa T tu? Dapat berapa semua? 80,640 bahagi dengan 26,880. Dapat 3. Okay. So ini adalah T dia. Boleh jelas? Okay. So ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, cikgu akan end kelas untuk bagi kamu latihan lah. Kamu boleh buat latihan dekat, nanti cikgu akan bagi tahu muka surat berapa. Ada seberang pertanyaan? Boleh jelas kah? Ke perlukan penerangan lagi satu soalan? Ya, sama. Tak kira lah macam contohnya kalau dia suruh kamu cari contoh kan, dia bagi kat sini. Yang dia bagi kat kamu adalah
I dia dah bagi. Okay. P saja dia tak bagi kan. P kira, contohnya I kita letaklah 50 sen. Letak 50. P. Lepas tu interest dia mungkin dah letak. Sekejap, tak muat pulak. Dia sama konsepnya. Kalau contoh je I dah diberi 50. So P tak diberi. Kadar interest dia bagi 2.1 per 100. Darab dengan masa mungkin 2. Okay. So sama juga konsep dia Ali. 50 sama dengan P darab 2.1 darab 2 per 100. Okay. So kita pindahkan juga dulu 100 ni ke sini. Okay. 50 per 100 darab 100 sama dengan P darab 2.1 darab 2. Okay. So 50 darab 100 dapat apa? Tambah 2 je kosong lah. So dia akan jadi 5,000 sama dengan P darab 2.1 darab 2. Okay. 2.21 darab 2 berapa? 2.1 darab 2. Ya. Okay. So 4.2 P. Okay. 4.2 P sama dengan 5,000. Okay. So nak cari tu kita pindahan. Sama juga konsep. P sama dengan 5,000 bahagi dengan 4.2. Cuba tengok dapat berapa. Dapat apa semua? Ha? 21,000? Are you sure? 5,000 bahagi dengan 4.2. Bahagi Ali. Terkejut je korang cakap tambah nilai tinggi. 1,190. Banyak nombor je. Dia kamu just ambil yang sampai ni. Okay, contohnya 1.190 titik. Dia ada 476 kan? So ambil jadikan bulat 47 4 bukan 47 48 sebab nombor sebelum 7 tu adalah 6. Kamu bundarkan dia. Okay? Dia akan jadi macam tu. Tak payahlah tulis sampai hujung tu, memang tak boleh. Panjang tu. Okay? Boleh jelas? Boleh nak? So boleh faham lah pasal kaedah faedah mudah ni. Ali ada pertanyaan? Formin? Hasina? Ramadan? Kalau tak ada kelas, cikgu nak end kelas. Okay, kalau faham tak apa. So itu saja untuk kelas kita hari ini. Pembelajaran hari ini adalah faedah mudah. So formula yang perlu kamu ingat adalah I itu I sama dengan PRT. I untuk interest. P principal. R rate. Dan last time. Boleh jelas? Itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas. Jumpa kamu pada kelas yang akan datang. Bye semua. Sama. Bukan besok je. Ya. Jumpa pada kelas seterusnya. Assalamualaikum.